JDT ni tak bebas untuk bergerak dekat bahagian tengah. Game untuk minggu ni, aku suka untuk katakan top 3 derby lah. Yang mana kita boleh tengok, semua top 3 dalam Liga Super tu ada game untuk hari yang pertama bagi minggu yang ke-12 ni. Antara dia kita boleh tengok Penang dengan KL, Terengganu dengan UiTM, dan yang paling diberi tumpuan, Kedah dengan JDT. Yang mana top 2 liga ni berjumpa dalam satu game. Yang mana at the end, keputusan game ni dia akan merubah kedudukan top 3 dalam Liga Super. Jarang-jarang berlaku ni event macam ni. So aku pun tak mau buang masa banyak, sebab lepas ni aku nak pergi nilai nak pergi beli cincau. Pasal kau mesti nilai. Jadi jom kita tengok apa yang ada dalam game ni. Untuk rekod, bagi pasukan tuan rumah dalam 5 game yang lepas, Kedah mencatatkan 3 kemenangan, 1 seri dan 1 kekalahan. Dan rekod yang sama juga untuk pasukan JDT. Mereka pun ada 3 kemenangan, 1 seri dan 1 kekalahan. Tapi untuk game pada minggu lepas, bagi pasukan Kedah, mereka mencatatkan kemenangan. Dan untuk pasukan JDT, mereka hanya mencatatkan seri dengan pasukan KL. Kalau daripada segi player, untuk game ni, bagi pasukan Kedah, Coach Aidil hanya buat 2 pertukaran dekat bahagian defense dan bahagian tengah. Dan yang menarik dia untuk game ni, kita boleh tengok Bad main dekat wing balik. Yang tu jarang-jarang berlaku tu. Untuk pasukan JDT, Coach Benjamin Mora ada buat 4 pertukaran dekat bahagian defense, bahagian tengah dan bahagian attacking. Yang mana dalam game ni, boleh tengok Syafawi diturunkan sebagai first E. Overview untuk game ni, bagi pasukan Kedah, yang ni adalah advantage lah untuk mereka duduk di tangga teratas Liga. At least untuk beberapa hari lah kan. Paling dok pun kekal untuk rapatkan jurang mata tu dengan JDT. Yang mana benda tu akan membawa kepada seri lah. Tak ada benda lain lah. Dan bagi pasukan JDT, mereka mestilah nak cari balik rentak kemenangan mereka. Yang mana dalam 2 game sebelum ni, mereka tak boleh buat benda tu. Dan dalam masa yang sama, mereka mestilah nak kekalkan kedudukan mereka tu di tangga teratas Liga. Takkanlah senang-senang mereka nak pergi kat orang lain kan. So sebab tu lah game ni lagi jadi tumpuan untuk minggu ni. Untuk first half, start saja game. Bagi penyokong Kedah, aku rasa mungkin ada yang anggap Kedah akan main secara bertahan, simpan tenaga. Lepas tu waktu second half lagi, mereka pulun. Sebab kalau tak salah aku, Coach Aidil sendiri pun ada beritahu yang mana dia target untuk tak bolos waktu first half. Tapi realitinya apa yang jadi kat atas padang, kita boleh tengok untuk kedua-dua pasukan ni, mereka main dengan gameplay yang agresif dan high pressing. Kalau typical, selalunya bila satu team tu main dengan high pressing, satu team lagi akan main secara defense. Tapi untuk game ni, dia tak jadi macam tu. Dua-dua team main dengan gameplay yang sama. So dekat situ saja kita boleh tahu, maksudnya kedua-dua pasukan ni, mereka takkan ada masa yang lama untuk pegang bola supaya mereka boleh plan macam mana mereka nak attack. Sebaliknya, mereka kena release ball awal lah. Kalau tak, saat lagi kena pressing, hilang bola macam tu lah. So time ni lah kita boleh nampak decision making seorang-seorang player tu bagus ke tak untuk buat hantaran bila dia ada masa yang singkat. Tapi benda tu tak lama pun untuk pasukan Kedah. Dalam 10 ke 15 minit je dia main dengan gameplay yang macam tu. Tapi ada tapi lagi. Walaupun dalam 10 ke 15 minit tu pun, at least Kedah ada 2 peluang untuk jaringkan gol. Kita ambil satu je lah, peluang open goal, yang mana disia-sia kan. Aduh, tak tahu nak kata apa yang tu. Sayang. Sampai komentator sendiri pun terkejut lah bola tu tak gol. Kepoh tu, level dia tak boleh brain sampai dia tengok Ataya tu tak mau lepas tu. Aku rasa dalam hati dia dia kata apa benda lah ni. Benda macam tu pun tak boleh gol. Bila mana Kedah dah tak main dengan cara high pressing, time tu kita boleh nampak JDT dah mula slow-slow untuk control game. Tapi waktu tu kita boleh nampak JDT ni tak bebas untuk bergerak dekat bahagian tengah. Macam mana gameplay yang sebelum-sebelum ni mereka duk main. Macam mana boleh jadi macam tu? Sebabnya player Kedah ni mereka compact dekat bahagian tengah dan bahagian defense. Yang mana benda tu mengganggu fluidity gameplay pasukan JDT. Dan benda tu memaksa player JDT ni mereka buat serangan hanya tertumpu dekat bahagian sayap. Mereka tak boleh masuk daripada bahagian tengah. Tapi tu pun susah untuk mereka masuk dalam kawasan kotak penalti pasukan Kedah. Tu benda yang paling obvious lah kita boleh tengok dalam game ni.
Sebab itulah yang Baekseun tu banyak kali dia try daripada luar kotak penalti je boleh. Masalah pasukan JDT ni waktu first half, dekat bahagian tengah player midfield depa ni seolah-olah macam tak ada idea macam mana nak pecahkan defend block pasukan Kedah. Kalau dekat bahagian serangan, apa yang aku nampak, depa ni masing-masing macam main secara individu. Depa tak main dalam satu pasukan. Mungkin pula nak cari gol peribadi. Boleh jadi juga. Lagi-lagi Baekseun tu, yang sayang dia ada 2-3 kali bila player lain dah buat larian tanpa bola tapi dia tak pass. Dia gagah juga nak shoot daripada jauh. Dah rugi macam tu ya. Aku rasa dia tergugat dengan Ife Dayo tu. Amboi, banyak sangat sentuh player JDT ni. Satgi kena aku ni. Untuk pasukan Kedah, aku puji lah gameplay mereka. Mereka berjaya untuk tutup ruang dan passing lane pasukan JDT. Sampaikan dekat bahagian tengah JDT tu, jadi tak berapa nak hidup. Cuma yang jamnya bila mereka dapat peluang untuk attack, mereka ada dua masalah. First, mereka kalut hantar bola nak cari striker. Second, lambat release ball. Yang tu je masalah dia. Masuk second half, sebenarnya dua-dua tim ni masih mengekalkan gameplay yang sama. Cuma lain sikit bagi JDT, mereka lebih banyak ball possession waktu second half ni berbanding first half. Untuk mereka buat serangan dan cari gol. Tu yang boleh nampak tak berhenti-henti mereka ni try untuk masuk kawasan final third pasukan Kedah. Dalam masa yang sama, kredit juga untuk player-player Kedah ni waktu second half. Sebab mereka masih boleh kekal compact dan tersusun dekat bahagian tengah dan bahagian defense. Nak konsisten macam tu yang susah tu. Yang mana benda tu buatkan pasukan JDT ni 90 minit main bukan dengan gameplay yang selalu mereka main. Kalau hampa perasan, bila seorang je player JDT bawa bola terlepas masuk dalam kawasan Kedah, at least akan ada 2 orang player Kedah main press dia. Kadang-kadang sampai 3. Benda tu lah yang lagi susahkan pasukan JDT ni nak masuk kawasan final third pasukan Kedah. Cuma masalah Kedah waktu second half ni, bila mereka dapat pegang bola, aku boleh katakan banyak passing error yang tak sampai betul-betul dekat teammate. Yang tu lah yang buatkan Kedah tak boleh nak attack untuk cari gol. Nak attack macam mana kan? Kontrol tak dan 10 saat, dah hilang bola balik. Hujung-hujung game, aku rasa penyokong kedua-dua pasukan ni dah pasrah lah. At least dapat satu mata pun dah cukup lah kan. Sampailah betul-betul hujung minit 90, dah Renan pergi bagi free gift penalti pula. Last kali daripada nak boleh satu mata, tinggal ceklak angin lah. Kalau hampa tanya aku penalti tu patut ke tak? Bagi aku patut. Yang tak patutnya tackle yang Renan buat tu. Nak cakap lebih pun benda dah jadi. Member pun sampai dah merajuk lah dekat Instagram. Tapi bagi aku nak salahkan dia 100% pun tak boleh juga. Work rate dia tinggi kot kat bahagian defense. Bukannya dia tak perform. Lain lah kalau Ataya yang buat. Aku rasa lagi kena maki tu. Anggap je lah tak ada rezeki bulan-bulan puasa ni. Senang tutup cerita kan. Overall untuk game ni, bagi pasukan Kedah, harapnya lepas ni bolehlah kekalkan gameplay yang lebih kurang macam first half tadi tu. Cumanya kena repair dekat bahagian attacking tu. Bukan attacking saja, attacking dengan midfield. Midfield ni yang punca ni. Dan untuk pasukan JDT, aku rasa Mora mungkin boleh tengok balik kot. Player yang betul-betul perform dan player yang tengah off form. Squad depth ramai kot. Pakai lah. Simpan buat apa kan. Man of the match untuk pasukan Kedah, aku pilih Anu. Dan untuk pasukan JDT, pening juga sebenarnya aku nak pilih siapa. Matthew Davies kot. Dia punya work rate pun macam tinggi ke. Naik turun kan. Jadi bagi anda yang menonton ni, seperti biasa, ruang komen adalah ruang anda. So jangan lupa untuk subscribe channel ni, sebab kita nak road to 50k subscriber. So lepas ni kita boleh buat Q&A pula. Acah-acah. Jangan lupa untuk subscribe channel ni, dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Aduh, naik jerawat pula. Main kat mana dah? Petang tadi tak ada pun. Macam mana dapat watak hero je ni?